Ini jam ketiga Selamat Pagi Malaysia. Kita mulakan tadi dengan visual yang cukup penting, yang mana sebulan lepas kita berhadapan dengan satu ketidakjangkaan, iaitu banjir. Dan antara agensi yang cukup penting pada ketika itu adalah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Hari ini kita bersama di studio Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Dato' Teknologis Nur Hisham Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fika, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, dua-dua ceria ya. Yang penting bomba sihat tak sihat. Sebab ialah apabila kita mengalami musibah baru-baru ini, ada yang dijangka sebab Malaysia memang dah mengeluarkan amaran. Tetapi kawasan-kawasan yang tidak terjangka itu. Jadi apa khabar bomba? Kerana banyak sangat serangan-serangan yang dilakukan di media sosial terhadap jabatan bomba ini. Menarik tu. Itulah. Serangan tu memang sebahagian dapat ditepis, sebahagian tu kita ngelak je lah. Okey, dia sebenarnya sebagaimana semua hampir sedia maklum, kita dah sebulan mengalami apa yang kita katakan suatu titik yang akan mengubah landscape kepengurusan bencana negara, saya percaya. Di mana kita mengalami lekukan tropika di kawasan saya rasa banjaran Titi Wangsa lebih tepatlah, kerana pada masa itu kita menerima air yang banyak di kawasan Hulu Langat naik. Kemudian dia turun, kemudian kita terima juga di kawasan Selayang, Klang Gate, menyebabkan pergi kepada kawasan Seri Muda, kawasan Pelabuhan Kelang. Kemudian kita juga akan ada juga yang ke sebelah sana, negeri saya, Pahang, yang menyebabkan kawasan Janda Baik, memasuki sungai Benos, kemudian kawasan Telemong, dan juga kita juga menghadapi yang sama di kawasan Negeri Sembilan, Jenebu. So bila kita rangkumkan semua ini dengan jumlah hujan yang tinggi itu, saya tak nafikan bahawa dia banyak sangat cabaran yang berlaku. Saya berada di command center masa itu, tinggalkan rumah untuk lapor diri dan mula bertugas, kerana peringkat awal kita cuba tangani ialah Pelabuhan Kelang, kawasan Kelang, Teluk Gong semua tu kan. Dan di siang tu fokus kepada situ, dan alhamdulillah kita orang cakap sedikit sebanyak, dan saya rasa kita berjaya untuk respon dan juga keluarkan orang ke pusat pemindahan dengan baik. Tiada kematian direkodkan di Pelabuhan Kelang. Tetapi apabila malam itu peningkatan mendadak tu naik tu 18 bulan itu, kita tengok panggilannya 1,700 kami terima. Malam tu saja 1,700, 24 jam. Ada di Seri Muda, ada dari kawasan Dengkil, ada dari Seri Menanding, Hulu Langat, ada daripada Jelebu, ada daripada Karak. Jadi dia semua masuk. Dan ini saya kata tadi mengubah. Sebab peringkat awal tu kita merancang, kita dah war-war daripada awal. Saya ingat saya pun masuk dalam Selamat Pagi Malaysia. Betul. Bersama insan yang begitu mulia, dua orang saya ini. Kita bercakap dah kan, minta 6 negeri tu. Maksudnya Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang bersedia, sebab ini yang kita jangkakan. Mengalami banjir sama dengan fasa 2018, 2019 dan 2019, 2020 awal tahun. Tetapi kita beri juga penekanan bahawa ada akan berlaku luruan tropika, tropical surge, yang akan berada dalam siri 5 to 6 dimaklumkan oleh Met Malaysia untuk kami bersedia. Tapi fokus kita tetap kepada 4 negeri Semenanjung dan 2 negeri di Sabah dan juga dengan Sarawak, Pantai Timur. Di Malaysia Timur, maafkan saya. So, bila berlaku keadaan yang kita kata suasana itu, ada 2 perkara yang saya nampak. Pertamanya ialah lekukan tropika. Maksudnya dia tertumpu di satu poin. Kan? Dan dianya berlaku, orang cakap, di kawasan yang padat penduduk. Itu yang cabaran paling besar. Dan berlaku juga di kawasan yang kita tidak jangka. Kadang-kadang kita fokus kepada kawasan yang Seri Muda, Teluk Gong, tapi kita pernah banjir sini. Saya tak pernah menjangka kita akan banjir di Bukit Tinggi. Meru. Meru, saya juga tak menyangka kita akan hadapi di kawasan Janda Baik. Ya, betul. Kan, di kawasan Telemong Resort itu kan. Tapi air yang banyak itu, macam mana pun Tuhan turunkan tu, ia mengubah. Maksudnya persiapan kita ke depan ini, orang cakap, tidak boleh kita selesa dengan kawasan-kawasan yang biasa berlaku, tetapi kita kena pantau dan mentafsir bagaimana jumlah hujan, tumpuan hujan, dan juga isu yang katakan tadi, lokasi tadi akan memberi impak yang berbeza. Kita akan ada
urban punya orang cakap disaster kan, because community macam Seri Muda, macam Teluk Gong, macam Dengkil, Puchong, semua high density, kepadatan tinggi. Memang bila berlaku tu berbeza dia punya mainan ya. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh tolak sekali apa yang berlaku di Telemong, apa yang berlaku juga di Janda Baik, apa berlaku di Kota Tinggi dan apa berlaku di Jelebu. So ini menyebabkan kami ni orang cakap lebih dinamik lah untuk berfikir bagaimana kaedah untuk kita atasi. Jadi apabila berlakunya ketidakjangkaan itu dari segi kesiapsiagaan aset, kalau sebelum ini kita pernah berbincang, kalau pada musim tengkujuh saja, kesiapsiagaan aset pasti akan memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang Datuk sebut tadi, contohnya Pantai Timur. Pada kali ini pula bagaimana? Adakah aset kita di Malaysia mencukupi untuk kita menghadapi mungkin sekali lagi ketidakjangkaan akan berlaku? Itu yang saya kata tadi, bagaimana kita menyusun balik semula kita punya strategi tadi. Kalau dulu kita kata ini jenis bot yang boleh kita tackle isu ini. Tetapi untuk masa depan, kita cakap pasal yang Seri Muda, pasal Teluk Gong, pasal Dengkil, kami dah mula mengorak langkah untuk mikirkan jenis aset. Jenis aset kan maksudnya, kalau dulu kita pakai bot aluminium yang besar, bomba selalu, kalau gambar tadi banyak kan, merah tu. Tapi bila berlaku dengan nak langgarnya, apa tu? Pagar rumah. Tak tahu ada kereta kat bawah. Lepas tu traffic jam dalam banjir. Kan? Orang awam keluar masuk semua tu. Jadi kita nak maneuver tu, nak bergerak tu pun kita tak nak juga yang elok-elok selamat tu dah jadi tak selamat. So itu ialah cabaran kita tengok bagaimana kita cakap akan memikir bot yang lebih ringan, bot yang lebih rasak dan juga enjin bot yang lebih kapasiti kecil untuk mudahkan kita maneuver. Okey, dan yang keduanya ialah bagi saya kita kena memikirkan juga bagaimana, dan sekarang sedang langsung saya rasa Kementerian Komunikasi pun bersungguh-sungguh dengan semua agensi kan untuk membolehkan masyarakat orang cakap bertindak lebih awal dan selamat. Ada dua tu. Bertindak awal dan selamat. Ada juga dia bertindak awal maksudnya dia keluar tapi dalam keadaan dah hampir tidak selamat. Itu yang kita tengok di Seri Muda, kita tengok di kawasan Bentong yang dia orang cuba keluar tapi terperangkap dan akhirnya dia orang pun hanyut sebahagiannya, dan juga ada juga yang cuba cross dengan motosikal. Tahun ni banyak isu cuba cross dengan motosikal. Dia rasa motosikal dia boleh lepas, dia underestimate air itu menyebabkan mereka ni lemas. Jumlah lemas kita pun naik, jumlah korban kita naik, dan kita kena sedarkan orang bahawa jangan berlengah. Saya punya Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan selalu sekarang keluar kata jangan kita berlengah. Tapi bila nak berlengah itu pula, jangan berlengah, kita nak pindah itu pula, kita kena pastikan keupayaan diri kita orang cakap mampu untuk harum banjir, baca arus air dan jaga persekitaran. Itu pendidikan yang kita nampak in future, yang masa depan orang cakap semua agensi, bomba kena buat, NADMA kena buat, kena buat, dan semua orang kena buat sebenarnya. So kita tak boleh selesa lagi macam saya kata. Kita pernah fikir Janda Baik akan dilanda oleh tak fikir betul. Jadi ini sekarang yang orang cakap you duduk tempat macam ni tak semestinya kita boleh kita alpa. Kita kena duduk dan tengok keperluan itu sendiri. Bila kita mengalami banjir baru-baru ini yang disifatkan antara yang terburuklah dalam sejarah Malaysia ini, perkataan yang terkeluar daripada bibit-bibit masyarakat ialah koordinasi. Betul. Memang semua datanglah agensi mana pun di Selamat Pagi Malaysia, kita akan bertanya soalan yang sama, koordinasi. Untuk bomba sendiri, sebab mereka di luar sana tak faham sebenarnya bomba ni kita nak telefon waktu bila. Betul. Terbakar saja ke apa bidang kuasanya, adakah EPM, bagaimana koordinasi dengan agensi mana? Terima kasih. Kalau kita tengok platform pengurusan bencana, kita dah evolusi agak lama kan. Kita kata MKN 20, arahan MKN 20 selepas kita hadapi Highland Tower punya isu tu. Kemudian kita hadapi 2018, 2017, 18 api hutan yang besar, campur dengan banjir semua ni, kita matang di peringkat agensi, kita matang dari segi orang cakap bagaimana sepatutnya ianya berfungsi. But again saya setuju bagaimana dia koordinate dengan optimal dan efektif, itu yang penting. Dan dalam konteks ini apabila kita katakan banjir, kalau kita tengok kebakaran, bila berlaku kebakaran, perkara pertama orang nampak bomba buat kemah. Maksudnya itulah tempat kita punya command. Oh, okey. Kan, jadi siapa datang pun, kesihatan datang kemudian kalau kita kata ada mangsa, dia pun pergi kat bomba punya kemah.
Kemudian kalau katakan rela dengan polis kita nak buat kawalan, kita akan bertumpu dekat sini. So poin pertemuan itu penting. Maksudnya di mana nak berfungsi, nak penting. Tapi dalam banjir dia sedikit berbeza. Dia meluas. Dekat daerah kan, dia meluas merata-rata, bukan satu kampung, banyak kampung. Betul. Jadi kita tidak boleh orang cakap letak kat kampung ni, lepas tu air naik ubah lagi, air naik ubah lagi. Jadi kita tidak praktik macam tu. Jadi cara dia yang kita buat ialah kita ada pos kawalan operasi bencana yang di bawah MKN 20 ditempatkan biasa ni di pejabat daerah. Dipengurusikan oleh DO. Kemudian untuk operasi pos kawalan tempat kejadian dikawal selia oleh pihak PDRM. Dan because saya katakan tadi sebab luasnya itu, pusat itu secara fizikalnya selalunya kita buat di IPD ataupun di balai polis. Kalau berlaku di lokasi yang lebih kecil, di balai polis. Maksudnya kalau nak berlaku, kita akan pergi pada balai polis lah, tengok macam mana. Tapi macam di Sri Muda tu, balai polis pun dah tenggelam. Betul. Jadi kita kata, saya pun pergi di ground selepas hari kedua tu. Kita kena ada satu yang secara fizikal untuk membolehkan orang rehat. Kalau MKN 20 tadi dokumentasi. Maksudnya dokumentasi itu ceritalah ini fungsi orang ni, fungsi orang ni. Tapi orang cakap sebagai orang biasa, saya akan tengok dekat mana autoriti ada. Sama ada saya ikut bot pergi tanya, kan? Ada dalam bot tanya, boleh tak cek saya ni. Ataupun saya pergi pula ke orang cakap agensi lain yang ada dekat situ, pusat pemindahan lah selalunya rela ada situ kan, polis polis ada dan juga APM ada. So apa yang kita buat hari itu ialah agak special di Sri Muda tu, kita letak command post dengan cepat. Hari kedua lah maksudnya selepas. Bila kita ada dekat situ, memang saya katakan tadi ramai orang serbu. Kita selesaikan banyak isu yang dalam WhatsApp kita terima sila selamatkan ini kan. Kita sorting dekat situ, kita filter, buat pendaftaran tu. Alhamdulillah, orang cakap lebih berkoordinasi. So itu yang saya kata kita belajar bagaimana urban punya disaster ni kita kena tackle. Sebab dia ramai orang, ramai masalah, banyak menumpuk. Tetapi dia orang akan tanya, ke mana nak tumpu? Betul. Bila tak tumpu, itu masuk dalam media Facebook, tolong saudara, semua dia call. Jadi kita tak nak rugi effort kita. Pergi satu poin because of 3 laporan yang berbeza dari 3 poin yang tiga punca yang berbeza, tapi merujuk pada satu kes yang sama. Jadi kita kata kena ada koordinasi lapangan yang lebih baik. Kita kata koordinasi lapangan yang lebih baik masa depan. Dan apabila kita tengok pada kes yang meluasnya, banjir baru ni pun terus ditubuhkan di NADMA, kita katakan National Disaster Command Center, NDCC. Semua agensi duduk situ, kita cuba tackle semua permasalahan yang masuk, kita sorting dan alhamdulillah dia nampak lebih berkoordinat di selepas beberapa hari. So point sekarang saya nak nyatakan di sini, saya pergi juga. Saya kata can we have boleh tak kita ada sistem tom yum? Tom yum. Saya kata kan, elektrik dah tak apa nak ada juga kan. Kita buat sistem tom yum. Okey, seorang mari report, ambil report kat dia, tengok lokasi lebih kurang sama. Mari kat nombor 2, lokasi lebih kurang sama. Okey, kita ambil kertas ni. Panggil satu tim bot, bawa. Lepas tu dia dah siap, dia tik, datang balik. Okey. Kita kata, bila kemudian dia beritahu, ada saudara saya terperangkap. Kita pun cek. Tadi dah order dah ambil dah. Dah siap dah. Ini dah selamat dan dia sekarang berada di mana. So selesai, dia orang pun pergi. Jadi saya kata, macam mana nak solve? Sebab beratus masa tu kan. Kita tengok pun 1,700 panggilan malam tu kan. Jadi beratus. Jadi bila yang tu, Wan, saya kata, can we have, kita boleh adakan sistem tom yum lah. Saya tengok kedai tom yum kan, sibuk, banyak orang order tu. Tapi dia selesai cepat kan. Jadi bot sampai, okey, ini your order. Pergilah. Lorong yang ni pergi tengok rumah ni, tandakan dah siap. Jadi kita masukkan dalam komputer kemudiannya. Bila orang datang nak tanya, saya punya ni, kita buka, dah. Okey, dia jawab. Sebab masa tu tak ada telefon. Kita tak boleh communicate pun. Lepas tu, inisiatif kecil yang cakap menyelesaikan masalah, kadang tak nampak. Saya kata, boleh tak yang genset kita ni kita buat extension? Semua orang boleh charge handphone. Siapa datang charge dulu handphone untuk maklumkan keluarga mereka bahawa mereka dah macam mana situasi ini dan selesaikan isu tadi tu. Yang orang forward tak dapat selamat, ini tak makan. Jadi dia selesaikan kerisauan, keresahan dan juga pengulangan masalah tu tak berlaku. So itu yang kita buatlah. Dan buat yang di Sri Muda tu selesaikan masalah. Pada ketika itu kata maklumat yang sampai, mesej yang sampai itu kadangnya lebih laju daripada air yang betul. Menaik pada waktu ketika itulah.
satu cabaran untuk kita tackle dengan zaman sekarang. Betul. Jadi kalau kita lihat ini daripada Telegram Majlis Keselamatan Negara. Ini berkaitan dengan tinjauan cuaca. Kalau kita lihat di sini pada waktu sekarang hujan lebat diramalkan banyak di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi macam mana kesiapsiagaan bomba dan penyelamat untuk negeri-negeri ini pula, sebab di Semenanjung kebanyakan dah panas. Okey, terima kasih. Saya katakan tadi kalau kita bekerja sekarang ni dengan zaman sekarang ni, sebenarnya media sosial dalam sisi yang baik, yang bagus tadi, dia membantu kita banyak. Naik air, kan orang maklum, kan orang suka dah duduk dia diam, dia akan beritahu naik air. Sekarang dah naik lagi tinggi. Selagi kita ada pool of information ni, informasi ni, membolehkan kita tahu dengan cepat untuk kita respon. Jadi dekat sana itu macam itulah kan kita buat. So kita banyak pantau. Semalam kita buat 72 pemantauan, 70 je daripada Sarawak. Sebab kita tahu dah Sarawak tu lokasi-lokasi tumpuan hujan, bila dia akan naik macam mana, bertemu pemantauan dengan secara fizikal. Ya. Jadi tetapi saya katakan beri pandangan dia orang. Dan di NDCC yang saya kata tadi, di National Disaster Command Center oleh Smart, kita pun menantau media sosial punya maklumat ni sebab nak mengurangkan, nak meminimumkan kita punya secara fizikal kena pergilah. Ya kan, kalau Sabah dengan Sarawak ni dia punya landscape sedikit berbeza. Betul. Luas, jauh kan. Terpaksa menggunakan bot yang banyak. Jadi kita ambil masa yang banyak. Jadi kita bergantung kepada sebenarnya pemain-pemain media sosial ini, kita boleh terus berhubung mereka untuk diorang updatekan kita. Dan bila ada keperluan itu, dan kita terus respon. Dan alhamdulillah dekat sana pun kita ada unit udara kita. Lupa nak beritahu kan, dekat daerah luas tu kan. So unit udara kita pun memang peringkat awal tu kita dah memberi komitmen yang tinggi bahawa jika ada orang cakap persiapan awal ataupun persiapan untuk menghantar logistik ini, kita akan deploy dengan cepat. Sebab kita nak mengurangkan keperluan untuk kita bergerak melalui air yang tinggi ni. Bila berlakunya banjir baru-baru ini, kita boleh nampak sebenarnya keluarga Malaysia ini begitu prihatin dan juga cepat sebenarnya untuk membantu dan juga menghulurkan bantuan. Tetapi kalau kita ingat balik apa yang Datuk kata di awal tadi, perkataan selamat itu. Kerana kita risau mereka membantu tapi nanti akhirnya mereka pula yang dibantu nanti. Kita risau keselamatan mereka. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk melihat bahawa NGO ataupun sukarelawan ini untuk jangka masa panjanglah. Mereka ini sepatutnya diberikan latihan atau mendapatkan latihan ataupun mungkin ada CJ khusus untuk mereka sebelum mereka melakukan operasi penyelamatan ini. Terima kasih. Saya ni mungkin langgar sikit sempadan orang ni. Tak apa. Sebab NGO ni sebenarnya dulu kita pun macam ni juga, dan sebahagian besar pada NGO ni telah diangkat taraf mereka dan orang cakap didaftarkan di bawah NADMA sebagai NGO yang telah dikenal pasti akan membantu kita dalam apa-apa bencana juga. Namun begitu, saya pun tidak dapat menolak bahawa terdapat berlaku macam Pika cakap individu atau perkumpulan yang tidak rasmi secara pendaftarannya tetapi nak menolong. Takkan kita nak tolak kan? Dia kata nak tolak. Jadi bila ini berlaku, saya sangat setuju bahawa mereka ini perlu juga mempersiapkan diri masing-masing. Saya hari itu berkeras juga di site menyatakan bahawa make sure dia orang ada life jacket kan, pastikan tidak pun badi dengan agensi keselamatan, duduk bersekali dan pergi. Dan satu kali lagi yang saya beritahu tadi ialah keperluan tadi fizikal tadi. Kan? Dia macam kita masuk kampung. Kita masuk kampung nak tolong. Mana kita pergi? Kita mesti cari ada tak ketua kampung? Betul. Ada tak penghulu? Ada tak orang wakil yang tempat ni yang boleh saya pergi? Sama juga. Jadi saya cakap bila berlaku insiden macam ni ke depan, secepat mungkin kita set up secara fizikal, ini orang cakap pusat operasi. Jadi orang boleh melapor dan kita tahu ke mana dia pergi. Kan? Kita nak pergi. Saya tengok pada insiden yang cuba menyelamatkan Faber dan kemudian dia lemas kan. Dan dia berlaku depan bomba je sebenarnya. Masuk jarak tu kami masih nampak dia dan tim kita tu terus pergi dan dapat selamat yang 6 orang dalam air tu. Dia namun mangsa tu tak dapatlah sebab dia dah hanyut lagi awal. So itu kalau kita tak ada pula dan mungkin situasi berbeza. Jadi kawalan itu yang kita nak buat, sebab bagi saya kesukarelawan rakyat Malaysia ni suatu yang patut kita angkat. Betul. Dan tetapi kita tak nak orang cakap satu insiden nanti menyebabkan salah menyalah sama-sama lain dan dia melunturkan kita punya semangat kesukarelawan itu.
Saya cukup suka. Saya punya kampung pun, saya punya rumah pun semua banjir. Tapi kita tetap juga, saya tengok tim daripada kampung ni pergi pula menyelamat ke Pahang. Buat CSR di Pahang. Menyelamat. Sedangkan rumah sendiri pun taklah sesempurna mana. Itu saya beritahu saya adalah sesuatu yang jangan kita orang cakap tahan atau cuba kita kekang. Tetapi bagaimana kita nak memastikan bahawa keselamatan itu orang cakap diletakkan sebagai keutamaan utama. So itu yang saya setuju, bahawa koordinasi perlu antara agensi kerajaan. Bomba pun sekarang kita develop, kita sedang bangunkan hari ini mula sampai 20 modul macam mana kita nak membantu masyarakat, khususnya yang keluarga besar kami lah. Kita ada bomba komuniti, kita ada orang cakap bomba sukarela, mempersiapkan diri mereka dengan aspek-aspek keselamatan dan juga apa yang patut perlu dibuat supaya bila berlaku, na'udzubillah min zalik, tak nak dah kita ni. Okey, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersedia dan respon kepada insiden. Okey, mungkin ini soalan terakhir. Bagaimana pula dari segi pengurusan komunikasi? Ketika waktu bencana, semua orang menghentam, okey, bomba lambat dan sebagainya. Bagaimana bomba menyerap tekanan pada waktu ketika itu? Okey, pertamanya kita tahu bahawa banyak tekanan daripada media, sosial media, dia berkata pada kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita ni telah dilatih bahawa apabila kita berlaku insiden, kita ada keutamaan-keutamaan yang perlu kita ambil tindakan. Kan? Contohnya kita ada confirm ataupun sah bahawa ada mangsa terperangkap di unit ini. Ini keutamaan nombor 1. Okey? Keutamaan 1 untuk respon. Tetapi sebelum itu, keutamaan kita yang lebih tinggi ialah keselamatan responder. Sebab kalau kita plump, mungkin 10 rumah, tak satu rumah tak boleh selamat. Jadi kita cakap itu yang berlaku apabila orang cakap kita tengok arus terlampau kuat di Ongkos saya. Pukul 1 pagi lebih kurang ni, saya kata jangan cross kalau macam tu. Just bawa orang kampung pergi ke bukit. Yang di kawasan Belangat, sebahagian pada itulah. Jadi saya kata keselamatan itu yang kita beri keutamaan sebab ialah suatu kehilangan yang sukar untuk kita terima apabila berlaku responder yang jadi mangsa dan kita tak boleh buat penyelamatan. So bila kita buat keutamaan-keutamaan ni, Wan, sebenarnya kita letak dulu, kita tak tengok sangat media sebab kita pun ada yang 3 hari 3 malam dah kerja kan, 26 jam non-stop selamat. Jadi bila kita rasa kita dah buat ini, kita percaya bahawa apa yang kita buat adalah sesuatu yang terbaik kita boleh deliver. Tetapi apa pun kelemahan yang ada, kita tengok untuk kita perbaiki. Dan bila you berada dalam keadaan ini, kalau tidak ada perkataan kalau, maksudnya lepas pada insiden tu, kalau laku maksudnya sempurnalah. Tetapi itulah ruang perbaikan, you rasa puas hati. Kan, tak dapat selamatkan nyawa keseluruhan semua orang, tetapi apa yang kita selamat itu, kita akan jadi suatu kepuasan untuk kita kongsi ni. Terima kasih Jabatan Bomba dan Penyelamat kerana sentiasa membantu seluruh masyarakat. Kita dapat rasa bebanan Datuk itu bagaimana nak bagi lepas, risaukan anggota, risaukan anak-anak buah ini tak lepas, dapat kecaman sebesarlah diwanya. Jadi kita selaku keluarga Malaysia, kita memang dilahirkan dengan sifat keprihatinan itu. Mungkin kita boleh fikirkan juga keselamatan mereka sebelum menghentam Jabatan Bomba ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Teknologi Nur Hisham Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Bega. Okey. Dan sekarang kita nak ke Terengganu.